Ya, setelah begitu lama bergelumang dengan isu seperti ini, negara Islam ini bukan satu benda yang kita cipta, bukan satu benda yang kita bina seperti bina rumah. Ya. Saya tidak melihat mana negara Islam satu yang wujud, yang timbul, ya, dengan sistem dia, dengan peraturan dia, dengan nilai, dengan semangatnya, dengan kebajikannya, yang saya fikir bukan mudah untuk dibuat. Zaman Rasulullah SAW itu mereka dengan simplicity mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan kekayaan mereka, mendapat hidayah, dapat rahmat dari langit. Jadi kita jangan hanya melihat pembinaan ataupun kemunculan negara Islam hanya sekadar usaha-usaha kita saja, melupakan bahawa ia adalah merupakan satu rahmat daripada langit juga, ya. Jadi ini yang timbul sekarang dengan banyak masalahnya. Adakah ini bermakna bahawa kita bukan negara Islam? Jadi saya tak payah nak jawab, sebab siapa yang boleh mengatakan bahawa iya atau tidak? Tetapi yang saya nampak mungkin tidak, oleh kerana peraturannya tidak, ataupun kalau peraturan ada sekalipun mungkin semangatnya tak ada. Contohnya, katalah perbankan secara Islam, semua orang tahu peraturan dia, produknya Islam, tetapi ramai yang mengatakan perbankannya tidak ada. Jadi kita jangan lupa bahawa sesuatu yang namanya Islam itu bukan hanya setakat rupa dan gambar dan kerangkanya, tetapi semangatnya tidak perlu juga ada di situ, ya. Tetapi jangan pula kata kalau rangka dan gambarnya tidak Islam makanya jadi semangat Islam. Itu tidak juga. Jadi rangka dan semangat dan nyawanya kena serentak gitu. Jadi soal sekarang, jadi timbul soal apa ni? Soalan yang kedua, apakah perlembagaan sekarang ni Islam atau tidak? Perlembagaan ni tuan-tuan sebenarnya sekadar semacam alat manual gitu. Kalau katakan besok kita katakan ada peluang untuk merangka perlembagaan baru, ya. Soal sama ada perlembagaan itu Islam atau tidak bukan hanya ditentukan oleh peruntukan dia saja. Perjalanan dia juga perlu dilihat. Perlembagaan ini bukan apa? Perlembagaan adalah merupakan suatu hasil. Macam kita lagu. Kita buat satu lagu, sedap ke tidak lagu? Bergantung kepada kepandaian dan kejadian kita. Memang Quran dan Sunnah itu ada prinsipnya di situ, tetapi untuk digubal menjadi suatu perlembagaan yang siap menjadi satu seolah-olah yang manual untuk bawa kereta, itu bergantung pada jenius kita, ya. Saifah Madinah itu bergantung adalah merupakan sesuatu yang digubal berdasarkan kenyataan waktu itu, ya. Jenius Rasulullah SAW menggubal suatu kerangka, suatu sistem berdasarkan kepada kenyataan waktu itu. Dia tidak minta kita salin balik benda itu dan buat sekarang. Masalah kita lain. Begitu juga dengan generasi-generasi yang selepas baginda, tidak? Masing-masing para ulama umpamanya Al-Mawardi dengan huraian-huraian dia itu dan yang lain juga, ya, menghuraikan masalah dan mengeluarkan produk sesuai dengan zaman mereka, berdasarkan kefahaman mereka kepada prinsip-prinsip di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekarang pun sama juga, bergantung kepada kecerdikan intelektual ataupun intelijensia Muslim pada waktu ini yang faham Quran, yang faham keadaan semasa, bergabung dan merangka suatu sistem. Ini bukan satu benda yang mudah, dan mungkin sewaktu kita hidup kita tak boleh kata sama ada itu betul atau tidak. Yang akan menghukumkan itulah generasi yang datang selepas kita. Kita dah mati, besok orang akan nilai apakah perlembagaan, apakah amalan yang dibuat ataupun yang wujud di Malaysia pada tahun 2010 itu Islamik atau sebaliknya. Jadi saya rasa kita jangan terlalu risau sangat kami Islam ke tidak. Jangan, kita buatlah apa yang kita mampu. Sebab acuannya ada, ilmunya ada, dan kita pakai mengikut keadaan itu. Jadi kalau kita sentiasa menjadi penilai sahaja dan kita tak tahu apa, ataupun kita tidak mau buat, susah, ya. Ataupun terlalu meletakkan standard yang tinggi, ya, yang kita sendiri pun tak boleh lulus, susah nanti. Jadi kita buatlah apa yang kita mampu berdasarkan keilmuan, kefahaman kita dan keikhlasan kita, insya-Allah kita akan dapat. Jadi saya rasa kita janganlah peningkan kepala kita sekarang negara Islam atau tidak. Dan teologi terminologi ini pun menimbulkan banyak kontroversi daripada menyelesaikan. Takkan selesai. Waktu negara Islam kan yang tak faham lagi takut pula. Negara Islam habis, gulung tangan aku. Kan? Jadi pada saya kita elakkan kita membawa
terminologi, ungkapan-ungkapan yang hanya menimbulkan kontroversi. Macam satu ketika dulu kan, belum apa-apa lagi kita nak buat apa? Kharaj. Sedangkan benda itu hanyalah merupakan suatu bentuk terminologi yang diperkenalkan di dalam sesuatu zaman tertentu, kan? Sekarang tidak ada kanun tanah negara, apa yang sibuk nak kharaj pula. Jadi kita perkenalkan benda yang orang tak faham, yang orang takut, dan akhirnya menerima kesan siapa? Islam. Jadi kita jangan sibuk sangat cat hijau kena-kena itu. Lebih baik kita terapkan substance, ya, isi dia, nikmatnya, utility dan faedahnya, daripada kita bercakap soal label, soal slogan. Orang politik tak apalah kan, tapi saya nak sebutkan supaya kita jangan, itu peranan orang politik lah, tak apalah, saya tak kata orang politik tak penting. Apa yang saya nak katakan, kita jangan ikut sama dalam bandwagon of politicizing ataupun creating all sort of slogan which in the end contribute nothing to the betterment of the society.